kami, wakil daripada Pejabat Kesihatan Daerah Maran, dan memberikan dan menyediakan platform lah kepada kami sebenarnya untuk menyampaikan maklumat kepada semua tentang PICK kit ni. Jadi seperti mana yang Cikgu Ajah Latifah beritahu tadi, ya memang betul lah kita bukan sahaja saya rasa SK Bandar Pusat yang mengalami masalah ni, tapi rata-rata lah sebenarnya pencapaian kita di Maran ni adalah antara dua daerah yang terendah lah sebenarnya dalam penerimaan vaksin ni. Jadi kita ni nombor 2 lah yang paling rendah. Nanti saya tunjuk lah dia punya statistik tapi dengan data setakat 24 hari bulan Februari lah. Okey. Jadi kita nak tahu kenapa, apa masalah yang menyebabkan kita punya kadar penerimaan vaksinasi ni kurang. Jadi banyak benda yang kita dah buat lah untuk pengetahuan semua. Kita dah laksanakan vaksinasi ni hampir saya ingat dah minggu keempat dah kali ni. Jadi pada permulaan kita buat di klinik kesihatan dan kemudian kita telah buat di sekolah-sekolah, mana kita telah masuk ke sekolah-sekolah untuk memberi sekolah. Dan kemudian kita juga telah pergi ke komuniti seperti mana sekarang ni tengah berlangsung di Maidin. Kita tengah beri di Maidin di Maidin juga, di mana kita buka untuk semua lah. Jadi kita buka ni kita buka untuk walk-in, maknanya boleh je, tak perlukan temu janji pun sebenarnya. Dan juga kita telah anjurkan beberapa siri taklimat lah. Dan ini adalah antara salah satu usaha sekolah jugalah, selain daripada usaha-usaha yang lain kita telah buat. Okey. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya teruskanlah dengan maklumat vaksin. Jadi apa yang saya akan kongsikan hari ini adalah saya akan kongsi berkenaan dengan vaksin COVID di kalangan kanak-kanak. Jadi diharap supaya saya punya maklumat yang saya kongsi ni dapatlah kita sampaikan kepada yang lain supaya semua dapat manfaat lah daripada maklumat yang diberi. Okay, jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi, kita perlu tahu apa itu COVID-19. Jadi penyakit COVID ni adalah disebabkan oleh kuman yang kita panggil sebagai SARS-CoV-2 lah. Jadi dia, gejala ni biasanya akan muncul antara 2 hingga 14 hari selepas daripada terdedah kepada virus. Dan gejala yang mungkin seperti mana yang kita maklum, demam, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot badan, sakit kepala, kehilangan dera rasa dan bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya, muntah dan cerit-berit lah. Jadi biasanya dua yang saya gariskan ni, iaitu sakit otot dan sakit badan dan kehilangan dera rasa dan bau ni adalah antara simptom yang kita panggil common lah ataupun yang paling lazim berlaku di kalangan pesakit-pesakit COVID-19 yang yang terkena jangkitan COVID-19 ni. Jadi dulu jika masa sebelum daripada ni, pada peringkat permulaan, antara simptom yang lebih spesifik lah untuk penyakit COVID ni adalah hilang dera rasa dan bau. Dan ini lebih lagi nampak apabila datangnya varian-varian yang baru lah, terutamanya varian Delta lah yang sebelum ni. Hilang dera rasa dan bau ni adalah antara simptom yang awal yang diketahui dan juga simptom yang lebih spesifik lah yang kita nampak. Akan tapi sekarang dengan varian-varian yang baru, contoh macam Omicron, sakit otot dan badan ni merupakan salah satu simptom yang utama ataupun simptom yang biasa lah, yang lazim yang terkena ataupun yang dihidapi, yang dirasai lah oleh pesakit-pesakit COVID-19 ni. Jadi siapakah kanak-kanak yang berisiko untuk mendapat COVID-19 ni? Adalah kanak-kanak yang berpenyakit dengan penyakit kronik dan juga kanak-kanak dengan kurang daya tahan melawan penyakit ataupun kurang daya ketahanan badan yang rendah lah. Jadi ini mungkin boleh disebabkan oleh ubat-ubat yang diambil, yang perlu kanak-kanak ambil tu disebabkan penyakit yang dihidapi, ataupun mungkin juga disebabkan oleh memang masalah genetik ataupun ada masalah kesihatan yang boleh menyebabkan kurang daya tahan badan. Jadi ini adalah statistik terkini lah. Jadi ini setakat 26 hari bulan Februari. Ini kita boleh dapat daripada laman web COVID Now. Jadi daripada laman web ni kita dapati sehingga akhir bulan Januari kita dapati kita punya kes memang makin menurun. Jadi alhamdulillah dengan banyak measure ataupun banyak yang telah kita buat. Jadi antaranya seperti apa yang kita buat 3C, 3W, apa yang kita telah buat PKP banyak kali
dan kemudian vaksinasi, program vaksinasi juga. Jadi kita tak beritahu yang benda ni hanyalah berkesan disebabkan oleh vaksinasi saja, tapi sebab banyak benda yang kita buat, jadi kita nampak penurunan kes yang banyak lah yang mana climax dia adalah pada tahun lepas, akan tetapi alhamdulillah turun sehingga awal tahun ni. Akan tetapi selepas daripada akhir bulan Januari sehingga ke kini, kita nampak dapat macam peningkatan kes balik jadi kenapa berlaku begini ni kita tak pasti kenapa, tapi antara sebab-sebab yang kita anggarkan ataupun kita jangka mungkin adalah disebabkan oleh pembukaan banyak pelbagai sektor-sektor lah yang perlu dibuka. Memang kita tak boleh bendung lagi antaranya sektor-sektor ekonomi, sektor pendidikan kita tak boleh halang lah. Memang kita kena buka dah terlampau lama kan. Dan mungkin juga disebabkan oleh kita tengok kadar vaksinasi kita jadi pada peringkat dulu kita nampak kita punya kapasiti pemberian vaksin adalah pada tahap maksimum lah pada tahun lepas dan masih lagi kekal sehingga hampir akhir tahun. Akan tapi start daripada awal tahun ni kita nampak trend dia hanyalah mendatar sahaja jadi ke arah lebih kanan ni kita nampak trend dia adalah mendatar, walaupun setelah kita perkenalkan pelbagai peringkat umur lah sehingga daripada umur 5 tahun lagi sehingga 5 tahun kita perlu vaksin pun kita nampak dia punya trend masih mendatar lagi tak nampak kenaikan serupa macam dululah masa kita perkenalkan program vaksinasi di kalangan orang dewasa. Jadi ini adalah data yang menunjukkan bahawa bilangan penggunaan katil untuk pesakit-pesakit remaja lah. Jadi remaja ni kita define kat sini antara 11 hingga 17 tahun. Jadi kita nampak kes sebenarnya nampak start daripada tengah bulan 1 tu memang ada naik turun tapi start daripada bulan 1 dia mendatar dia mendatar aje. Jadi kalau kita letak satu garis lurus kita nampak mendatar lah, kita tak nampak macam dia makin naik tapi bila kita tengok di kalangan kanak-kanak bawah daripada 12 tahun cerita dia lain pula Jadi bila kita tengok untuk semua kategori daripada kategori 2 hingga kategori 4 kita nampak terdapat peningkatan kes yang ketara lah sejak daripada akhir bulan 1 sehinggalah kini sehingga kini kita nampak memang peningkatan kes yang meningkat okay. Jadi untuk lihat lebih mudah lagi kita dapati untuk tahun 2020 ni kita punya kes untuk COVID di kalangan kanak-kanak ni adalah hanyalah 12,620 orang dan mencatatkan bilangan kematian sebanyak 6 orang. Akan tetapi pada tahun 2021, kita dapati sehingga September sahaja, bilangan kes telah mencapai sehingga 400,000 400,000 kanak-kanak yang terkena jangkitan COVID-19. Dan bilangan kematian juga adalah berganda sebanyak 62 orang. Jadi lebih 10 kali ganda lah berganda. Dan ini hanyalah data sehingga September saja, tak campur sehingga Disember lagi Jadi kenapa sebenarnya benda ni berlaku? Kita perasan tak? Bila tahun 2020, bila kita tengok kanak-kanak ni seolah-olah macam terlindung lah daripada terkena COVID-19. Akan tapi bila meningkat sampai ke tahun ni, kita nampak kanak-kanak ni makin meningkat. Jadi antara punca yang kita anggarkan adalah satu disebabkan oleh pembukaan sektor-sektor pendidikan yang menunjukkan bahawa dulu kita rasa bila kanak-kanak kena ni memang dia tak teruk dan kemudian dia juga bukanlah satu penyebar yang bagus lah. Maksudnya dia tak sebarkan virus ni kalau terkena tapi benda ni kita nampak daripada statistik yang saya tunjuk tadi, bila pembukaan sektor pendidikan, bila ada berlaku kes dan sekarang ni pun kita nampak kat ada akhbar dekat mana-mana media akan banyak ada kluster-kluster di institusi pendidikan Jadi transmisi penyakit ini berlakulah juga sebenarnya di kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Itu antara sebab-sebab dan mungkin juga antara sebab-sebab yang lain adalah disebabkan munculnya varian-varian baru Jadi kemungkinan varian-varian yang sebelum ni potensi dia untuk terkena pada kanak-kanak mungkin adalah kurang, tetapi dengan munculnya varian-varian baru ni menyebabkan kanak-kanak lebih mudah ataupun terdedah terkena jangkitan dan kemudian menyebarnya kepada orang lain Jadi antara contoh seperti yang kita tahu sebelum ni kita ada Delta dan kemudian yang baru ni sejak daripada akhir tahun lepas varian Omicron.
Okey, jadi kenapa kita perlu risau jangkitan kepada kanak-kanak Jadi jangkitan COVID kepada kanak-kanak ni kita perlu risau atas sebab beberapa faktor lah. Jadi antara faktor dia adalah kesan jangka masa panjang ataupun komplikasi disebabkan oleh COVID ni. Jadi COVID ni di kalangan kanak-kanak boleh sebabkan dua komplikasi yang serius lah. Antara dia yang pertama adalah multi-system inflammatory syndrome in children ataupun banyak kita kenali sebagai MIS-C. Jadi MIS-C ni sebenarnya dia tak berlaku cepat. Dia bukannya berlaku pada waktu kanak-kanak tu terkena COVID Jadi jika kanak-kanak seorang tu terkena COVID, biasanya dia akan habis tempoh kuarantin tanpa ada masalah lah, insya-Allah. Akan tetapi komplikasi ni akan timbul selepas daripada 2 hingga 6 minggu Jadi selepas daripada 2 minggu terkena COVID ni baru kita nampak komplikasi ni datang. Jadi dia bukan sahaja berpotensi untuk terkena kepada kanak-kanak, akan tetapi sehingga remaja juga masih lagi berisiko untuk kena MIS-C ni. Jadi dianggarkan kalau ikut data daripada dunia ni, satu setiap 3,000 kes kanak-kanak akan berisiko untuk dapat komplikasi MIS-C ni. Dan daripada kes-kes yang terkena ni, kita anggarkan dianggarkan 60 hingga 70% perlu admission ataupun perlu kemasukan ke ICU dan mencatatkan 1 hingga 2% kematiannya. Jadi apa MIS-C ni? Jadi MIS-C ni merupakan komplikasi yang serius di mana biasanya akan berlaku 2 hingga 6 minggu selepas daripada disahkan terkena jangkitan COVID. Biasanya kanak-kanak akan datang dengan demam. Terutamanya demam yang lebih daripada 4 hari, mata merah disebabkan konjungtivitis, bibir yang merekah, kelenjar-kelenjar yang membengkak, kulit dengan ruam, sukar bernafas, jantung jadi tak sekata ataupun jadi laju Jadi ini semua walaupun nampak ia adalah gejala fizikal tapi sebenarnya boleh membawa maut juga 1 hingga 2%. Jadi macam mana di Malaysia kita punya data MIS-C Jadi di Malaysia ni daripada 14 hospital dicatatkan kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun ada 100 orang setakat daripada tahun lepas saja Jun 2020 hingga Disember 2020 kita dapati ada 174 kes dan 100 daripadanya adalah di kalangan umur 5 hingga 11 tahun. Dan kebanyakannya majoriti perlu PICU care, perlu ICU care lah, perlu kemasukan ke ICU. Dan data kita adalah lebih daripada data di peringkat global di mana kita punya data ni menunjukkan kematian adalah 4%. Jadi 7 orang meninggal disebabkan oleh komplikasi MIS-C ni. Di mana dia adalah tinggi lah sebab kalau ikut tadi, saya terangkan tadi, data daripada dunia tu ditunjukkan 1 hingga 2% je kematian disebabkan MIS-C akan tapi kita 4% yang meninggal disebabkan MIS-C Okey, jadi apa lagi komplikasi yang serius? Jadi kanak-kanak ni serupa juga macam orang dewasa, dia berpotensi juga untuk mendapat sindrom long COVID Jadi antara long COVID yang akan terkena ataupun yang selalunya dihadapi oleh kanak-kanak antaranya adalah sukar bernafas, gejala kemurungan, kegelisahan ataupun dalam pembelajaran kanak-kanak akan jadi susah untuk gangguan untuk belajar kerana tidak dapat fokus dan selalu terlupa. Jadi dia jadi macam orang tua, dia akan jadi terlupa je selalu Jadi bila terlupa selalu menyebabkan gangguan kepada pembelajaran. Jadi anggaran long COVID ni dia akan berlaku di kalangan antara 10 hingga 14% lah jika kanak-kanak terkena. Jadi long COVID ni selalunya lah tak menyebabkan kematian. Dia akan menyebabkan kepada gangguan kepada kualiti hidup kanak-kanak tersebut lah. Kanak-kanak akan selalu mengadu ada sakit, akan selalu ada mengadu ada simptom yang mana tidak sembuh-sembuh. Yang kadang-kadang makan masa sehingga 6 bulan hingga setahun ataupun lebih daripada tu Okey, jadi apa lagi kesan yang kita risau Jadi antaranya adalah seperti social isolation ataupun kanak-kanak tidak dapat lagi bermain di luar dengan kanak-kanak yang lain mereka hanya dapat bermain secara maya sahaja ini disebabkan oleh masalah COVID ni lah dan pembelajaran juga akan terganggu. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, kelas-kelas terpaksa ditutup. Jadi menyebabkan
pembelajaran mereka boleh terganggu juga. Jadi ini semualah kita nak elakkan sebenarnya. Jadi kenapa kita beri ni? Sebab yang pertama tadi kita nak lindungi kanak-kanak ni daripada komplikasi yang serius yang saya sebut tadi, MIS-C dan juga long COVID. Yang kedua, supaya kanak-kanak ni boleh bersosial dan selamat di luar. Dan kita nak kurangkan risiko penularan jangkitan kepada kanak-kanak. Terutamanya kanak-kanak yang tidak layak. Jadi inilah yang kita kenali sebagai herd immunity lah. Okey. Jadi apa fakta yang kita dah dapat daripada saya punya perkongsian sebelum ni? Yang pertama, kita tahu jangkitan memang berlaku di kalangan kanak-kanak sama seperti orang dewasa. Dan risiko penularan juga berlaku di kalangan kanak-kanak, dan kanak-kanak juga boleh mendapat komplikasi yang serius kesan daripada jangkitan COVID ni. Okey. Jadi oleh sebab itu Malaysia tengah mengambil langkah di mana setelah mengkaji semua data-data yang telah diberi, telah bersetuju untuk meluluskan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak pada bulan Januari. Okey. Jadi ini juga telah telah disupport ataupun disokong oleh Persatuan Pakar Pediatrik, pakar kanak-kanak di seluruh Malaysia yang mana dianggoti lebih daripada beratus orang lah pakar pediatrik, yang mana mereka support lah pemberian dan juga program PICK ni. Jadi ini adalah data semasa sehingga 26 Februari di mana menunjukkan at least satu dos komuniti kita ini campur semua sekali, kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Sekurang-kurangnya satu dos 82.2%, yang telah lengkap dua dos 78.8%, dan yang telah lengkap bersama dengan booster 44.3%. Okey. Jadi vaksin COVID-19 kanak-kanak ni telah diluluskan dan ternyata selamat dan berkesan, dan ianya adalah percuma diberikan. Jadi ada setengah-setengah vaksin yang kita dah biasa kan beri kanak-kanak untuk vaksin, terutamanya untuk bayi yang lepas daripada lahir ataupun baru lahir. Tetapi kita ada vaksin-vaksin tambahan yang diberi di klinik swasta yang mana tak masuk dalam kita punya program imunisasi. Tetapi vaksin COVID-19 ni walaupun tidak dimasukkan di dalam jadual imunisasi untuk kanak-kanak, akan tetapi ia masih lagi diberi secara percuma. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, vaksin yang kita beri ni adalah vaksin Pfizer, dan setakat hari ini di Malaysia kelulusan hanyalah kepada vaksin jenis Pfizer sahaja, yang mana kita beri dos adalah 1/3 kurang daripada dewasa. Maafkan saya, 1/3 daripada dos dewasa. Jika dewasa kita bagi 30 mikrogram, akan tapi untuk kanak-kanak kita bagi 10 je, 10 mikrogram. Dan sela masa yang kita cadangkan adalah 8 minggu. Jadi ini adalah contoh vaksin untuk kanak-kanak yang mana dia berbeza dengan dewasa berdasarkan dia punya concentration dan juga dia punya tutup botol lah. Jadi tutup yang kita bagi untuk kanak-kanak bawah daripada 11 ni adalah tutup oren. Jadi untuk dewasa tu kita bagi, dewasa ataupun remaja kita bagi yang tutup purple. Okey. Jadi vaksin ni akan diberikan secara suntikan ke dalam otot seperti otot bahu. Jadi apakah secara kasarnya sebenarnya semua kanak-kanak memang kita utamakan, akan tetapi ada 15 priority group. Jadi antaranya adalah kanak-kanak dengan masalah kurang imuniti badan ataupun masalah kurang daya tahan melawan penyakit, mungkin disebabkan oleh rawatan yang diterima ataupun disebabkan oleh penyakit dia sendiri. Pesakit-pesakit HIV, pesakit ataupun kanak-kanak tanpa spleen ataupun tanpa limpa. Jadi limpa ni mungkin dibuang oleh sebab banyak sebab. Antara dia mungkin disebabkan oleh penyakit seperti thalassemia, antara sebab yang lain mungkin disebabkan oleh kemalangan, jadi terpaksa buang. Jadi ada banyak sebab. Jadi pesakit-pesakit yang tak ada limpa ni dia adalah golongan yang diutamakan lah. Pesakit ataupun kanak-kanak dengan masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah hati dan juga paru-paru, masalah neurologi. Masalah neurologi ni termasuk juga masalah pembelajaran. Okey, masalah-masalah endokrin seperti kencing manis,
obesiti, masalah-masalah genetik, masalah kulit, masalah mental ataupun masalah psikiatri, kanak-kanak yang tinggal di rumah kanak-kanak ataupun rumah-rumah penjagaan kanak-kanak dan juga kanak-kanak yang duduk bersama-sama dengan orang yang ada masalah kurang daya tahan lawan penyakit. Jadi ini ada antara 15 grup yang kita utamakan untuk mendapat vaksin COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Jadi siapakah yang layak untuk memberikan persetujuan? Jadi semua ibu bapa dan juga penjaga yang sah di bawah Akta Kanak-kanak 2001 layak untuk memberi konsen ataupun memberi persetujuan. Okey, jadi adakah selamat? Jadi seperti mana saya beritahu tadi, telah diluluskan pada awal bulan Januari dan ini sebenarnya bukanlah kali pertama diluluskan, akan tapi dia adalah kali kedua selepas daripada FDA telah luluskan di peringkat dunia pada Oktober. Kemudian kita Malaysia barulah mengambil inisiatif setelah mengkaji pelbagai data selepas daripada itu pada bulan Januari. Okey, jadi vaksin adalah selamat dan memang ada kesan samping, akan tapi kesan samping yang banyak dilaporkan adalah kesan samping yang ringan. Jadi apa antara kesan samping untuk vaksin ni? Jadi yang pertama adalah sakit di tempat suntikan, penat, sakit kepala, sakit otot, menggigil, sakit sendi, demam ringan, muntah, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan. Jadi semua ni sebenarnya adalah simptom-simptom ringan yang mana ia juga berlaku dekat dos-dos ataupun vaksin-vaksin yang kita telah beri kepada orang dewasa pada sebelum-sebelum ni. Jadi ini adalah kesan-kesan samping ringan. Jadi ini adalah antara contoh kita nak tengok pemberian vaksin yang sebelum ni. Jadi apa yang jadi. Okey, jadi setakat 11 Februari 2022 kita telah berikan sebanyak 64,000 dos. Ini kepada dewasa lah 64 juta dos kita telah beri dan laporan AFI yang telah diterima adalah 24,000 dan kebanyakannya 93% daripada 24,000 ni adalah AFI yang ringan dan juga 7% adalah yang serius. Jadi bila kita bahagi daripada 1,700 ni dengan 64 juta dos yang kita beri ini mungkin antara satu setiap 280,000 ke 28,000 nanti kita tengok okay. Dan ini adalah untuk dos penggalak yang mana kita telah beri 13 juta. Jadi yang serius hanyalah 6 laporan bagi setiap 1 juta dos jadi untuk yang serius kita concentrate kepada serius lah. Okey, yang tak serius ni seperti mana kita sebut tadi dia ringan dan tak serius. Jadi 6 laporan untuk setiap 1 juta dos Okay, jadi ini adalah AFI ataupun kesan samping, kesan daripada pemberian mengikut kepada jenis-jenis vaksin yang kita beri. Jadi secara kasarnya bila kita tengok untuk jenis vaksin dan juga kesan samping yang serius. Jadi cara kita nak tengok ni, nak ringkasnya, kita tengok jenis vaksin, kemudian kita tengok kesan serius yang warna merah ni. Jadi secara kasarnya, ini adalah kesan samping ataupun bilangan kesan samping yang terjadi setiap 1 juta dos. Jadi 28 orang daripada komuniti untuk semua dos, untuk dos penggalak 7 orang yang serius. 26 untuk Coronavac ataupun Sinovac, 7 orang untuk dos penggalak dia yang menggunakan Sinovac. Kemudian untuk AZ ataupun AstraZeneca 26 orang. Jadi secara rata-rata apa yang kita boleh katakan lebih kurang sama je sebenarnya untuk semua jenis vaksin semua jenis vaksin untuk kesan samping serius lebih kurang sama je, semua sama je. Jadi ada setengah-setengah kan ibu bapa mungkin ada setengah-setengah dia kata dia nak tunggu Sinovac, dia nak tunggu AstraZeneca ke untuk kanak-kanak supaya dia tunggu diluluskan Jadi kita nak tunjuk untuk daripada data-data yang sebelum ni sebenarnya lebih kurang sama je dia punya ni dia punya apa kita panggil kesan samping lah untuk setiap vaksin. Jadi inilah yang kita kata ni jadi peratus. Jadi peratus ni kita tengok yang oranye ni peratus laporan serius daripada jumlah dos yang kita beri ni. Jadi untuk secara kumulatif dia adalah 0.0027% berisiko untuk dapat kesan samping yang serius. Okey.
Dan bila kita tengok jenis-jenis vaksin ni, semua lebih kurang sama je. 0.0028, 0.0026, 0.0026 Jadi untuk CanSino ni memang nampak sikit rendah. Dia pemberian dia kita beri satu dos saja. Akan tapi kita punya jumlah ni memang sangat limited dan data yang kita ada pun sangat limited lah. Jadi sebab tu yang menunjukkan rendah lah. Okey, jadi untuk kanak-kanak pula. Jadi tadi kita tengok untuk dewasa kan. Jadi macam mana kita tengok untuk kanak-kanak pula. Untuk kanak-kanak ni bila kita lihat ni, ini adalah antara kesan samping yang biasa berlaku. Jadi ini adalah data daripada global yang mana kita dapat setelah pemberian kepada kanak-kanak lebih daripada 8 juta dos. Jadi di peringkat global dah lebih daripada 8 juta dos diberi. Ini adalah antara kesan samping dia. Jadi kesan samping ni kita tengok yang serius saja. Jadi daripada yang serius ni ada 100 orang, tapi yang serius ni tak ada pun yang sebabkan kematian, alhamdulillah. Okey. Okey, daripada yang serius-serius ni kita nak tengok yang paling serius apa yang kita kenali sebagai myocarditis. Jadi ada banyak maklumat lah yang kita dapat mungkin daripada internet, mungkin daripada mesin-mesin yang kita forward jadi dikatakan kanak-kanak ni berisiko untuk dapat myocarditis lepas daripada pemberian vaksin. Jadi bila kita tengok daripada 8.6 juta dos yang telah diberi di peringkat global ni, myocarditis yang betul-betul kita report ataupun kita sahkan adalah 12 sahaja daripada 8.6 juta ni. Dan alhamdulillah semuanya recover. Semuanya recover. Jadi daripada 12 orang ni apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat adalah kebanyakannya yang terkena ni adalah kanak-kanak. Ya, semuanya kanak-kanak antara 9 hingga 11 tahun. Dan kebiasaannya dia terjadi selepas daripada dos kedua. Dan juga dia lebih banyak di kalangan kanak-kanak lelaki banding dengan kanak-kanak perempuan. Tetapi daripada semua komplikasi myocarditis yang telah mereka hidapi ni, semuanya sembuh. Ada yang perlu kemasukan hospital, ada yang tidak. Dan tetapi perakhirannya semuanya sembuh dan tak ada kematian yang dicatatkan. Okey, jadi macam mana di Malaysia pula Jadi di Malaysia setakat ni kita punya dos tak adalah sampai 8 juta lagi. Akan tetapi setakat daripada pertengahan bulan Februari kita dah beri lebih kurang dalam 300,000 dos lah. Okey, 300,000 dos. Lebih 300,000 dos. Jadi berapa kesan AFI yang kita telah catatkan? Jadi daripada pelaporan yang kita terima melalui NPRA, 57 kes AFI yang telah dicatatkan. Dan daripada 57 ni ada satu kes yang kita kategorikan sebagai serius. Jadi kategori yang sebagai serius ni pun adalah pesakit asma. Jadi pesakit asma yang bermasalah dengan asma yang menyebabkan perlu kemasukan ke hospital selepas daripada pemberian vaksin lah maksud saya. Namun begitu, selepas daripada menerima rawatan, pesakit pun telah sembuh sepenuhnya. 56 lagi semuanya kita kategorikan sebagai kesan samping yang ringan. Okey, jadi harap-harap semua tuan-tuan dan puan-puan dapat lapang dada lah, insya-Allah untuk terbuka hati untuk memberi vaksin kepada anak-anak puan-puan. Jadi jika terbuka hati, apakah saranan untuk penerima vaksin ni? Jadi yang pertama adalah perlu memastikan anak-anak cukup rehat. Jadi sebelum daripada pemberian vaksin ni, kita nak anak-anak kita sihat, cukup rehat, tidur cukup, makan cukup. Yang kedua, kanak-kanak mestilah berada dalam keadaan sihat dan aktif. Jadi kalau dia sihat, dia aktif, insya-Allah. Dan yang ketiga, selepas daripada pemberian vaksin, dinasihatkan untuk tidak melakukan aktiviti berat dalam tempoh seminggu. Jadi ini kenapa adanya saranan begini, sebab kalau kita tengok daripada data-data sebelum ni, kanak-kanak yang terkena myocarditis selepas daripada pemberian vaksinasi ni biasanya kita lihat dia ada melakukan aktiviti berat. Jadi dia terlampau aktif dalam tempoh seminggu selepas daripada vaksinasi.
Okey, jadi bagi apakah saranan tambahan? Jadi untuk yang bertanya mungkin nak tanya kanak-kanak yang terkena COVID, bila dia boleh ambil Jadi untuk yang COVID yang tak ada masalah, discharge selepas habis tempoh kuarantin, boleh je mengambil vaksin selepas habis tempoh kuarantin dan sihat pada waktu tu. Akan tapi bagi bekas pesakit COVID dengan komplikasi MISC ataupun long COVID ke, jadi ambil vaksin ni setelah sembuh secara klinikal yang mana disahkan oleh pakar kanak-kanak. Jadi boleh berbincanglah dengan pakar jika didiagnoskan MISC bila tempoh yang sesuai. Masih perlu ambil vaksin akan tetapi masa dia kita akan tangguhkan sehingga sembuh secara klinikal ataupun lebih daripada 90 hari daripada diagnosis MISC telah dibuat. Okay, yang ketiga, ambil vaksin jenis yang sesuai dengan umur semasa. Jadi bila kita sebut pada umur semasa ni, kita sangat tekankanlah umur kanak-kanak ni mestilah cukup mengikut hari lahir dia. Jadi jika 11 tahun tu, jika 12 tahun tu hari lahir dia, dah terlepas, jadi dia perlu dapatkan dos yang dewasa ataupun remaja. Tetapi jika dia 12 tahun belum lagi capai dia punya tarikh lahir, jadi dia sesuai untuk dapatkan vaksin untuk jenis yang kanak-kanak. Okey, yang keempat, elakkan membuat aktiviti berat 1 minggu selepas daripada menerima vaksin seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi maklumkan kepada petugas kesihatan sekiranya kanak-kanak ataupun tanggungan mempunyai sejarah alahan yang teruk. Jadi mempunyai alahan yang teruk kepada vaksin yang lain sebelum ini. Kanak-kanak juga perlu maklumkan juga jika kanak-kanak mengalami masalah pendarahan ataupun sedang dalam rawatan ubat pencair darah. Jadi ini perlu dan juga antara info ataupun maklumat lain yang perlu diberitahu kepada petugas kesihatan jika kanak-kanak sedang mendapat rawatan untuk merendahkan sistem imun badan. Jadi macam mana kita nak kenal rawatan yang merendahkan sistem imun badan ni? Biasanya doktor ataupun pakar kanak-kanak akan beritahulah jika dia kanak-kanak memerlukan rawatan yang merendahkan sistem imun ataupun jenis yang biasa kanak-kanak ataupun kita punya komuniti guna adalah ubat-ubat jenis steroid lah. Jadi ubat jenis steroid pun boleh merendahkan sistem imun badan juga. Kanak-kanak telah menerima vaksin daripada jenama yang lain ataupun kanak-kanak dengan sejarah myokarditis atau perikarditis. Apa yang saya sebut ni yang perlu dimaklumkan bukanlah kontraindikasi kepada vaksin COVID-19 ni, akan tetapi kita perlu saring ataupun kita perlu lihat sama ada kanak-kanak ni boleh mendapatkan vaksin di komuniti ataupun perlu dapatkan vaksin di hospital, di mana fasiliti lebih lengkap dan juga persediaan lebih rapi lah di sana berbanding dengan di komuniti. Okay. Memang walaupun begitu, kita nak beritahu memang ada kontraindikasi untuk kanak-kanak yang untuk vaksin COVID-19 ni. Memang ada kontraindikasi ataupun kanak-kanak yang tak boleh terima. Jadi antaranya kanak-kanak yang mengalami sejarah reaksi alahan yang teruk terhadap dos pertama. Jadi macam mana kita nak tahu teruk? Jadi biasanya kanak-kanak ni perlu kemasukan ke hospital selepas daripada dos pertama ataupun dengan lepas kepada kemasukan hospital tu mungkin perlukan pelbagai treatment daripada tu. Yang kedua, reaksi alahan kepada mana-mana kandungan vaksin. Jadi antara macam serupa macam dewasa dulu, kandungan vaksin antara yang utama yang kita katakan adalah polyethylene glycol lah. Jadi PEG ni kalau dia ternyata memang ada alahan, kita terkontraindikasi lah sebab kita punya jenis vaksin hanyalah Comirnaty, Pfizer BioNTech buat setakat ni untuk kanak-kanak. Jadi jika kanak-kanak ni dia allergic kepada PEG ni, jadi dia tak sesuai untuk dapatkan vaksin ni. Jadi kemungkinan kalau masa depan nanti ada vaksin-vaksin lain yang sesuai ataupun boleh diberikan kepada kanak-kanak, mungkin pada waktu ni kanak-kanak ni boleh kita berikan vaksin jenis lain. Okey, yang ketiga adalah sejarah reaksi alahan teruk ataupun anafilaksis setelah mengambil sebarang ubat, makanan atau bahan yang tak diketahui. Jadi kontraindikasi ni kita nasihatkan
supaya ibu bapa tidak mengambil keputusan sendiri untuk memberitahu, untuk mengkelaskan bahawa anak-anak kita ni memang kontraindikasi untuk dapatkan vaksin. Tapi kita galakkan supaya kanak-kanak ni disaring dan juga dilihat dulu oleh anggota-anggota kesihatan untuk menentukan sama ada ia adalah betul kontraindikasi ataupun tidak. Okey, jadi ini adalah contoh contoh kandungan di dalam vaksin. Jadi ini pack yang kita sebut tadi itulah. Jadi PEG inilah yang kalau ada alergik terhadap barang-barang ni, jadi mungkin berisiko lah untuk dapat alergik juga terhadap vaksin ni. Okey. Jadi kita nak tahu berkesan ke tak vaksin ni sebenarnya. Saya cerita banyak tadi pasal kesan samping je. Tapi keberkesanan saya tak cerita lagi. Saya tahu anda-anda semua memang sangat concern dan juga sangat risau tentang kesan samping daripada vaksin kepada kanak-kanak. Jadi sebab tu saya terus pergi kepada kesan samping dulu, kemudian baru kita tengok keberkesanan. Jadi keberkesanan ni sebenarnya kita dah nampak dah daripada dos-dos dewasa yang kita telah beri. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadilah, kita punya pemberian vaksin yang banyak, antara salah satu lah faktor yang telah menyebabkan kita punya lengkok jadi menurun. Okey, jadi untuk lihat lebih lanjut lagi, kita tengok bagaimana kes-kes COVID yang telah jadi ni, kita bandingkan dengan status vaksinasi mereka. Jadi bila kita tengok untuk kategori 3, 4 dan 5, kita dapati kebanyakannya semuanya yang tidak divaksin. Jadi tidak divaksin ni yang warna merah ni, dan kemudian diikuti oleh yang lengkap vaksinasi tanpa dos penggalak. Jadi bila kita lihat ni, yang remaja, yang yang umur muda ni, kebanyakannya yang lengkap vaksinasi tanpa dos penggalak ni, dia masih lagi terlindung dengan baiklah. Akan tetapi bila kita lihat kepada orang-orang tua kita ni, kita nampak yang tanpa dos penggalak ni, mereka masih lagi berisiko hampir-hampir serupa macam orang yang tak divaksinasi. Jadi mereka perlukan dos penggalak juga sebenarnya. Jadi macam mana orang yang telah divaksinasi dengan dos penggalak, kita mendapati dia punya bilangan memang sangat minimum. Kuranglah, sangat kurang berbanding dengan dua golongan yang lain. Jadi bagaimana pula dengan jumlah kematian? Jadi ini menunjukkan trend yang serupa juga. Yang tak divaksinasi yang paling tinggi sekali, tapi yang lengkap vaksinasi masih berisiko, tapi yang dapat perlindungan adalah yang lengkap dengan dos penggalak. Okey. Jadi macam mana nak tengok lebih mudah lagi? Jadi nak tengok lebih mudah lagi, kita tengok dengan situasi yang sama, yang hampir serupa lah kita kata. Tetapi mungkin action ataupun tindakan yang lain, yang berlainan. Jadi pada 13 Julai 2021 dan 7 Februari 2022, yang mana kes yang dianggarkan pada ketika ini adalah lebih kurang je sama. Akan tetapi kita lihat kemasukan ICU dia adalah sangat kurang. 9 kali lebih kurang daripada berbanding dengan Julai punya data. Kematian pun banyak berkurang daripada 125 kes dengan jumlah kes yang sama, 9 kes. Jadi apa beza antara Julai dan juga Februari ini? Beza dia adalah pemberian vaksin kita adalah pada tahap maksimum pada bulan Februari, di mana waktu ni kita dah beri lebih kurang 26 juta dos untuk first dose, untuk second dose 25 juta dos, dan juga dengan booster 12 juta dos dah kita beri. Jadi kematian dan juga ICU admission adalah sangat kurang berbanding dengan situasi yang sama kita hadapi, akan tapi dengan bilangan vaksinasi yang sangat berkurang pada waktu tu. Okey, untuk menerangkan lebih lanjut lagi untuk kanak-kanak ni, kadar keberkesanan vaksinasi ni menunjukkan sehingga 90.7% dia boleh melindungi kanak-kanak daripada mendapat COVID-19 yang bersimptom. Jadi ini adalah data daripada kajian-kajian yang telah dibuat. Okey, jadi sejauh mana keselamatan? Jadi apa yang kita dah buat adalah kanak-kanak punya dos ni memang 1/3 je daripada dos dewasa. Ujian klinikal telah menunjukkan pengurangan ataupun keberkesanan 90%. Keberkesanan. Kesan samping adalah biasa, ringan kebanyakannya.
Dan kesan buruk daripada vaksin jarang berlaku. Dan pemberian vaksin ni mengurangkan kemungkinan untuk mendapat penyakit yang serius atau mengalami komplikasi jangka masa panjang. Okey, jadi ada beberapa mitos sebenarnya yang saya nak ketengahkan, tapi saya rasa saya simpulkan dalam slide ni lah. Okey, kandungan vaksin merubah DNA manusia. Jadi sebenarnya tidak sama sekali lah. Ada setengah kadang-kadang risau kata sebab dia menggunakan teknologi mRNA. Jadi sebenarnya mRNA ni insyaAllah dia tak berubah. Dia tak berubah sebenarnya selepas bercampur. Apa yang kita gunakan mRNA dalam virus, selepas dia masuk dalam badan kita, dia aktifkan sel immunity, semua mRNA ataupun sel-sel ni akan dimusnahkan. Jadi apa yang tinggal hanyalah antibody sahaja. Antibody untuk melawan virus. Okey, yang kedua kesan samping vaksin yang teruk. Jadi kesan samping sebenarnya kebanyakannya seperti mana saya terangkan tadi adalah kesan samping yang ringan. Yang teruk sangatlah minimum. Jadi daripada data yang kita ada setakat daripada pertengahan bulan Februari pun kita dapati satu saja yang melibatkan yang serius. 56 lagi adalah yang semuanya kesan samping yang ringan saja. Sistem imuniti kanak-kanak adalah baik dan tidak perlukan vaksin. Sistem imuniti kita kanak-kanak memang baik, akan tetapi vaksin ni dia menghasilkan antibody yang khusus sebenarnya untuk melawan COVID-19 kerana dia dapat menghalang jangkitan yang cepat dan juga secara tak langsung juga dia menghalang jangkitan kepada orang lain dan juga komplikasi yang teruk akibat COVID-19. Jadi jaminan tak dijangkiti, tidak dijangkiti, kita kena faham pemberian vaksin ni bukan sahaja kita halang daripada jangkitan berlaku, akan tetapi kita juga menghalang daripada komplikasi-komplikasi akibat daripada penyakit COVID-19 itu sendiri. Jadi untuk elakkan jangkitan, apa lagi yang kita perlu buat adalah 3C, 3W seperti mana yang dah war-warkan banyak dalam media. Jadi crowd, confined space, close conversation. So elakkan 3C ni, elakkan crowd, tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat yang tertutup dan juga dalam close conversation, dan amalkan 3W, wash hand, wear mask dan warning symptom early detection. Maksudnya jika ada simptom yang bahaya, terus datang dapatkan rawatan. Okey, jadi jika perempuan-perempuan ataupun ibu bapa semua risau juga, ada tempat-tempat yang kita boleh lapor untuk AFI, yang mana antaranya yang paling popular adalah MySejahtera kita boleh laporkan. Akan tapi untuk MySejahtera ni kita laporkan biasanya kesan samping yang tak serius. Jadi jika nak lebih lagi, boleh lapor di NPRA. Jadi kita boleh type je dekat kita punya laman web NPRA. Jadi dekat situ akan ada satu pautan untuk melaporkan AFI. Jadi yang ketiga, boleh dapatkan daripada laman web NPRA borang untuk dicetak dan kemudian boleh hantar secara email ataupun post. Dan bagi AFI yang serius, kita nasihatkan untuk datang ke hospital untuk dapatkan rawatan dan kemudian anggota kesihatan yang akan melaporkan. Kalau anda semua risau, mungkin ada setengah yang katakan anggota kesihatan tidak laporkan AFI ni, tuan-puan ataupun ibu bapa sendiri boleh laporkan melalui NPRA. Boleh laporkan, maknanya tak payah tunggu orang kesihatan buat. Jadi kita sendiri boleh laporkan sebenarnya. Okey, jadi bagaimana untuk dapatkan maklumat lanjut? Jadi dalam internet ni banyak benda yang banyak maklumat yang ada dan kita tak tahu yang mana betul dan mana tak. Tapi insya-Allah jika kita pergi ke laman Sawang yang ada saya nyatakan ni, ia insya-Allah ia maklumat-maklumat yang betul lah. Jadi antaranya vaksincovid.gov.my, npra.gov.my, laman web CDC dan juga FDA. Okey, jadi secara kesimpulannya, saya nak beritahu yang pemberian vaksinasi COVID-19 kita beri kepada kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun. Kita berikan 2 dos secara percuma dan dos yang kita beri adalah 10 mikrogram. Jadi tuan-puan jangan khuatirlah 0.2 mil per dos ni. Nanti orang tanya kita kalau dekat dewasa kita bagi 0.3, 30 mikrogram. Macam mana 0.2 boleh jadi 10 mikrogram
Jadi ini adalah disebabkan oleh formulasi ataupun botol yang disediakan, bancuhan yang dibuat dalam tu pun adalah lain. Jadi sebab tu 0.2 ml tu tak sama lah dengan 20 mikrogram. Dia akan jadi 10 mikrogram sepatutnya. Sebab kita bukan menggunakan botol yang sama ataupun menggunakan vaksin yang sama. Kita gunakan vaksin yang lain sebenarnya untuk kanak-kanak ni. Dan juga kanak-kanak yang layak ni, secara kesimpulannya semua kanak-kanak layak termasuk gelandangan, kanak-kanak yang tak sekolah ataupun kanak-kanak yang bukan warga negara, semua boleh dapatkan Jadi untuk pengetahuan semua, sekarang ni juga kita tengah melangsungkan vaksinasi di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Orang dewasa ni termasuklah yang belum lengkap vaksinasi, dos 1 pun belum dapat, dos 2 pun belum dapat, booster pun belum dapat. Jadi semua kita boleh beri kita boleh beri, dan sekarang ni kita beri secara walk-in. Jadi untuk di klinik kesihatan Bandar Jengka, kita punya masa adalah Isnin sampai Jumaat. Jadi Isnin sampai Jumaat, Selasa dengan Jumaat ni kita ada masa yang special. Yang mana Selasa kita boleh buat sepanjang hari, daripada pagi sampai petang. Dan hari Jumaat petang saja. Kan tapi untuk hari-hari lain tu semua petang saja. Okay. Hari ni kita masih lagi ada, ni adalah hari terakhir lah. Kita masih lagi buat di Maidin. Jadi kalau tuan-puan ataupun ibu bapa yang masih ada ataupun ada free hari ni kan, jadi boleh dapatkan, boleh hantar ataupun boleh datang ke Maidin. Kita buat di ruang lega je dekat bawah sana untuk pemberian vaksinasi. Jadi ini adalah projek bersama dengan Klinik Sulaiman, dengan Maidin dan juga Pejabat Kesihatan Daerah. Dan ia adalah percuma. Jadi bila semua orang tengok yang pemberian ni adalah klinik swasta, jadi jangan risau. Walaupun pemberian oleh klinik swasta, ia masih lagi percuma, tak dikenakan bayaran apa-apa. Dan dapat kerjasama Maidin, akan dapat lagi goodies ke ataupun mungkin sagu hati akan diberi sana nanti. Jadi ini adalah jadual walk-in untuk vaksin COVID-19 di daerah Maran, yang mana untuk 5 tahun ke atas kita ada tari-tari kita, dan untuk 12 tahun ke atas pun kita ada tari-tari kita. Jadi ini seperti yang tertera, saya tak sebut satu-satu lah. Jadi jika ada ibu bapa yang duduk jauh walaupun bersekolah di SK Bandar Pusat, jadi ada option dekat klinik lain pun memang kita ada buat. Jadi semua ni adalah secara walk-in. Secara walk-in kita boleh buat. Kita telah jalankan start daripada minggu ni. Jadi saya ambil juga peluang kat sini untuk bagi tahu juga kepada semua manfaat booster lah. Jadi untuk siapa-siapa yang tak ambil booster lagi, jadi kenapa kita perlu booster ni? Disebabkan kita punya immunity ni, dia selepas daripada 6 bulan tu kita nampak ada penurunan yang sangat ketara lah. Dan juga pemberian booster ni selepas daripada penurunan immunity ni telah meningkatkan keberkesanan dan juga meningkatkan perlindungan terutamanya terhadap varian-varian baru. Jadi jika booster ni diberi, varian-varian baru yang timbul lepas ni, kita akan dapat protection lebih daripada 25 kali daripada orang yang mendapat dos primer saja. Okey, jadi seperti mana yang guru besar beritahu tadi jadi kita di Maran ni jadi kita tengok kita anggarkan sepatutnya untuk kanak-kanak kita perlu injek antara 16,000 orang kanak-kanak. Jadi di Maran ni kita tengok kita antara yang paling corot lah. Jadi bukan corot tu maksudnya kita punya penerimaan lah. Jadi kat sini kita beritahu dia penerimaan vaksinasi di kalangan kanak-kanak kita masih rendah lagi. Jadi 9.5% saja. Jadi serupalah macam yang cikgu beritahu tadi, memang kita punya ni memang rendah secara daerahnya. Jadi kita tengok daerah-daerah lain, Bentong 20%, kita tengok Kuantan 70%. Jadi ibu bapa kita di Maran ni mungkin masih lagi tunggu dan lihat ke macam mana, sebab kita punya ibu bapa di tempat-tempat lain ni semua dah mengambil keputusan lah dan membuat yang terbaik untuk kanak-kanak dan juga anak-anak mereka. Jadi macam mana kita di Maran tak nak ikut jejak langkah mereka ke ataupun macam mana. Okey, untuk booster pun serupa juga. Kita punya kadar pun rendah lagi, masih rendah lagi. Kuantan adalah yang paling tinggi.
Jadi kita perlukan lebih-lebih lagi terutama untuk menangani dengan varian-varian baru ni dan juga untuk anggota-anggota warga emas lah terutamanya yang berisiko untuk mendapat komplikasi daripada COVID-19 ni. Okey, jadi ini adalah perancangan kita untuk bulan Mac. Jadi mungkin yang berkaitan ni saya terus pergilah di klinik Bandar Jengka ni, yang mana kita akan pergi ke sekolah-sekolah, semua sekolah-sekolah. Kita akan mopping lah semua kanak-kanak yang belum divaksinasi. Jika masih ada lagi, kita akan pergi lagi. Sementara kita pergi ni, kita masih jalankan juga di klinik ni. Di klinik pun kita masih jalan lagi. Okay. Jadi ini untuk tempat-tempat lain lah yang ada. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Okey, jadi saya nak ambil kesempatan ni juga untuk menyarankan agar semua mengelakkan 3S, elakkan kawasan sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu memakai mask, basuh tangan dan juga sentiasa menjalani segera ujian COVID sekiranya bergejala. Dan amalkan trace, report, isolate, inform dan seek. Jadi ini adalah kita punya meja yang baru iaitu trace dan sebelum kita amalkan trace sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala. Jadi sebenarnya untuk varian-varian baru ni kan macam Omicron ni kan, untuk pengetahuan semua kita punya saliva rapid test kit ni sebenarnya sangat sensitif lah. Jadi dia boleh detect. Sebenarnya bila ada kajian-kajian yang dibuat ni, sebenarnya kita dapat lihat virus Omicron ni dia lebih mudah detect dalam rapid test yang ILIO berbanding dengan kita buat PCR ataupun kita buat yang lain. Walaupun begitu, kita kata memang PCR dan juga RTK yang kita jolok hidung dan juga mulut tu adalah lebih tepat lagi lah. Akan tetapi untuk pengesanan awal yang paling baik adalah saliva rapid test. Jadi pastikan di rumah masing-masing ada kit-kit yang diperlukan, dan jika ada keperluan boleh buat test. Boleh buat test banyak-banyak, lagi meningkatkan keberkesanan untuk mengesan kes-kes lebih baik. Okey, jadi ini adalah semasa pelancaran PIC Kit. Jadi ini adalah program kita di Maran, di mana yang ini adalah kita buat di klinik-klinik kesihatan, antaranya di klinik kesihatan Jengka 7, klinik kesihatan Maran ada, klinik kesihatan Pekan Awah ada, klinik kesihatan Jengka 7 ada, Bandar Jengka pun ada. Okay. Semua kanak-kanak nampak happy. Jadi semua kita punya ketua-ketua masyarakat pun ada datang. Kalau puan-puan perasan kat dalam ni, ada datang untuk membawa anak-anak mereka untuk mengambil vaksin juga. Jadi pada peringkat awal ni, alhamdulillah lah kita punya sambutan nampak bagus. Alhamdulillah. Jadi ni di klinik-klinik kesihatan ni, ada setengah kanak-kanak mungkin perlukan ibu bapa juga untuk teman. Jadi kita beri. Kan tapi kita beri untuk seorang je lah. Kita tak beri ramai-ramai sangat sebab kita nak amalkan 3C dan 3W juga. Okay. Jadi ini adalah yang di lapangan. Jadi antaranya mana kita telah beri di sekolah-sekolah dan juga ini adalah yang kini sedang berlangsung di Maidin yang telah dirasmikan telah dirasmikan oleh YB Ustaz Syaril kita. Okay. Okey, sekian itu saja. Saya harap semua ibu bapa dapat manfaat daripada info ataupun maklumat-maklumat yang saya kongsikan ni, dan harap-harap dapat mencerahkan apa yang terbuku di dalam hati, di dalam fikiran tuan-puan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada pengurusi majlis, Ustaz Hafizullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Faizal atas penerangan dan taklimat yang begitu lengkap dan jelas sebentar tadi, yang memberikan kita banyak input dan maklumat tentang pentingnya vaksinasi di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ini. Saya harap taklimat ini dan data-data yang telah dipaparkan memberikan banyak pengetahuan kepada kita sebagai rujukan kita untuk tindakan kita yang seterusnya.
Okay, hadirin hadirat sekalian, kita beri peluang kepada ibu bapa dan guru yang ingin mengutarakan soalan atau kemusykilan kepada panel kita. Silakan. Assalamualaikum. Saya ada saya ada dua soalan kepada doktor. Tapi mungkin keluar sikit pada topik perbualan kita ini. Boleh dengar ke? Ya, Waalaikumsalam. Tuan, boleh dengar ke? Okey, yang pertama anak saya berumur 8 tahun, positif pada 26 hari bulan. Satu adik dia berumur 4 tahun, ada gejala demam dan batuk. Tapi saya cek pakai test kit yang Elio tu, keputusan dia negatif. Perlu ke saya rujuk pada poliklinik sebab dia ada penyakit asma. Okey. Jadi Tuan Cik Syahrudin kot yang bertanya tadi. Jadi terima kasih atas pertanyaan. Pertama sekali saya ucapkan apa nama dia, semoga cepat sembuh, dan saya doakan, kami doakanlah kepada Cikgu Latifah dan juga keluarga Cik Syahrudin dan juga keluarga semuanya, moga dipermudahkan urusan, dan juga kami doakan supaya cepat sembuh lah. Okey, untuk pertanyaan ni, untuk anak yang umur 8 tahun tadi, kena COVID pada 26 hari bulan lah. So hari ni dah 28 kan, jadi baru hari ketiga lah kita kata Jadi baru hari ketiga ni masih lagi perlu dikuarantin. Jadi anak yang berumur 8 tahun ni, apa yang perlu buat, sebenarnya kita nasihatkan untuk boleh laporkan kepada klinik kesihatan yang terdekat, ataupun boleh laporkan kepada pejabat kesihatan daerah. Dan juga jangan lupa untuk laporkan sekali di aplikasi MySejahtera. Jadi ini adalah kita punya SOP sekarang. Jadi perlu laporkan di MySejahtera juga, dan jawab soalan-soalan yang perlu dijawab setiap hari. Jadi sepatutnya bila kita laporkan di dalam MySejahtera, soalan akan keluar, kalau tuan-puan perasan dekat dalam things to do tu kat dalam MySejahtera tu, buka dekat home, lepas tu tengok dekat things to do. Jadi things to do tu dia ada dia panggil apa, home assessment tool. Maksudnya saringan di rumah lah, assessment di rumah untuk lihat macam mana keadaan sakit lah. Jadi biasanya soalan ni perlu dijawab 2 kali sehari dan setiap hari sehingga habis tempoh kuarantin. Jadi jika ada gejala-gejala yang serius, contohnya macam demam berpanjangan dengan suhu lebih daripada 38, sesak nafas, sakit dada, cerit-berit sehingga kurang selera makan, jadi boleh dapatkan rawatan sama ada call 999 ataupun pergi terus ke hospital. Dan katakan jangan lupa untuk beritahu yang kanak-kanak ni adalah positif COVID. Jadi kita akan beri rawatan lah apa yang sepatutnya. Okey. Untuk yang kedua, untuk adik dia yang sekarang ni tengah bergejala, dan bila test ni didapati negatif, akan tapi kata ada asma kan. Jadi untuk yang ini biasanya kita nasihatkan boleh datang ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita buat assessment lah, ataupun untuk kita tengok macam mana keadaan. Kalau kita tengok dia punya asma nampak tak kontrol ataupun keadaan dia agak teruk, kemungkinan kita akan buat rawatan yang selanjutnya lah. Mungkin perlu rujukan ke hospital ataupun kemasukan kuat, ataupun mungkin kita boleh beri ubat untuk bagi dia punya asma kontrol. Akan tapi jika tidak, kemungkinan kita akan bagi balik, dan kita akan ambil juga saringan COVID jugalah kepada dia. Ya, harap dapat menjawab soalan Syahrudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, mungkin boleh baca juga dekat chatbox Chatbox saya tengok ada juga soalan-soalan
Okey, jadi yang saya yang start yang awal ni, okey, jadi Tuan Puan kalau tak nak, kalau nak cepat boleh buka mic untuk nyatakan soalan Tuan Puan, ataupun kalau malu boleh letak dalam chat box pun okeylah. Saya cuba bacalah insya-Allah. Okey, jadi antara soalan, jika anak-anak terkena jangkitan COVID, bilakah masa yang sesuai? Adakah selepas pulih mereka boleh terus vaksin? Jadi dalam bila vaksin ni telah diluluskan, memang satu garis panduan telah ditubuhkan lah, telah dihasilkan. Jadi dalam garis panduan kita telah beritahu untuk anak-anak yang terkena COVID tanpa komplikasi, maknanya yang tak ada komplikasi yang serius, biasanya kita boleh beri sahaja selepas daripada habis tempoh kuarantin dia. Yang penting mereka adalah sihat pada waktu tu dan telah habis tempoh kuarantin. Akan tetapi jika kanak-kanak tu ada komplikasi yang serius, contohnya MIS-C, contohnya ada komplikasi pernafasan yang memerlukan ubat, ada ubat yang kita panggil IVIG lah, ataupun convalescent plasma. Kalau ada pernah dengar, nanti kalau ada perlu, doktor akan beritahu lah biasanya. Jadi kalau ada ambil ubat ni, kita kena tangguhkan lah, biasanya lebih daripada 3 bulan daripada last pemberian ubat tu. Jadi jika ada beri ubat tu lepas daripada 3 bulan, akan tapi jika tak ada, COVID biasa saja, kategori 1 atau 2 tanpa komplikasi, boleh diberi selepas daripada habis kuarantin. Sorry. Tak kuat sangat suara. Tak kuat sangat. Okey, 5%. Okey, boleh dengar tadi Boleh Okey. Okey, untuk makluman ni, Cikgu Aziza ada beritahu dekat dalam chat box ni, program vaksinasi kanak-kanak akan dilakukan di SK Bandar Pusat jam 9 pagi pada 2 hari bulan Mac hingga 11.30. Ibu bapa semua dijemput, dan bagi orang dewasa yang belum divaksin ataupun perlukan booster, boleh juga hadir. Jadi kita buat semua sekali. Semua boleh. Okay. Jadi macam cikgu beritahu ni, untuk yang telah mencapai umur jadi telah mencapai umur ni maksudnya umur dia 5 tahun pada waktu tu, pemberian vaksin tu. 5 tahun mengikut hari jadi dia. Jadi kalau nak datang bawa pada hari birthday dia pun boleh juga Okay. Ya, tak ada dah soalan. Ada lagi soalan-soalan? Ada soalan-soalan atau kemusykilan ke yang nak kehadapankan ke? Jadi ada sebelum ni saya dapat banyak jugalah soalan yang ada beritahu tentang apa macam ni, apa tanggungjawab jika di peringkat KKM untuk program vaksinasi ni terhadap kanak-kanak lah. Okey, jadi secara menyeluruhnya perlindungan kanak-kanak ni adalah tanggungjawab semua Jadi tanggungjawab semua ni, bila kita sebut semua ni, adalah semua orang dalam komuniti ni bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak Jadi ini adalah dari peringkat kerajaan sendiri, dari peringkat jabatan-jabatan yang berkaitan seperti Kementerian Kesihatan, MKN, cikgu, dan termasuk juga ibu bapa juga pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, untuk yang 2 hari bulan 3 besok ni, untuk kanak-kanak sekolah atau terbuka kepada yang lain, doktor? Saya ni masuk di 3 timbul fikiran saya ni. Okey, sorry. Kena timbul Dengar sekarang ni. Dengar. Saya di tempat yang clear. Saya berada di tempat sini. Okey puan, untuk 2 hari bulan ni, kita punya keutamaan seperti manalah kita nak bagi dekat budak-budak yang sekolah di sekolah SK Bandar Pusat, akan tapi kita buka juga untuk semua juga. Untuk semua, iaitu kanak-kanak daripada sekolah lain pun kita boleh beri juga, dan juga orang-orang dewasa yang belum divaksin ataupun yang perlukan booster juga,
pun kita buka juga pada waktu tu. Jadi Okey, untuk booster doktor, untuk booster macam anak saya yang umur 21 tahun pun boleh dapat booster situ lah. Dan yang sekolah menengah macam mana? okey, yang untuk pengetahuan semua, untuk booster ni kita bagi yang 18 tahun dan ke atas saja. Buat masa ni 12 hingga 18, yang remaja ni belum lagi dapat kelulusan untuk pemberian booster. Jadi kita tak beri booster lagi untuk remaja ni dan juga kanak-kanak belum lagi ada data-data yang menunjukkan mereka perlu lagi. So far yang perlu yang 18 tahun ke atas saja yang booster. Akan tapi yang kalau yang belum lengkap 2 dos, yang remaja pun boleh juga datang. Kita lengkapkan sama-sama. Okay, terima kasih kepada ada beberapa yang masih ingin mengutarakan kesilapan soalan. Boleh kita teruskan. Okey. Untuk tanggungjawab tadi saya sambung sikitlah, untuk tanggungjawab supaya kerajaan menyediakan polisi-polisi, menyediakan pilihan-pilihan ataupun mengkaji, membuat kelulusan untuk vaksin-vaksin mana yang perlu. Kemudian di peringkat MKN ataupun peringkat sekolah menyediakan SOP yang terbaik untuk kanak-kanak supaya menghalang daripada penularan berlaku, menyediakan menyediakan ruang ataupun kondisi yang sesuai untuk kanak-kanak pada ketika ini dengan norma-norma baru. Tanggungjawab untuk bahagian KKM adalah mencadangkan yang kaedah-kaedah yang terbaik untuk mengelakkan anak-anak ni daripada dapat COVID dengan cara pelbagailah 3C, 3W. Lepas tu selain daripada tu introduce ataupun mengkaji vaksin-vaksin yang terbaik. Jadi untuk pengetahuan semua, vaksin yang kita beri ni sebenarnya bukanlah kita nampak ia berkesan kat orang dewasa, kita terus bagi kat anak-anak. Kalau macam tu, sekarang ni patutnya kita dah luluskan dah untuk Sinovac. Sebab ada negara-negara luar yang dah luluskan penggunaan Sinovac di kalangan kanak-kanak. Akan tetapi kita masih belum lagi. Sebab apa? Sebab kita sangat crucial dan juga sangat teliti dalam mengkaji data-data yang diberi, dan kita rasa buat masa ni Sinovac belum lagi cukup-cukup data yang menunjukkan dia berkesan untuk kanak-kanak. Jadi atas sebab itulah kita hanya luluskan satu jenis saja vaksin buat masa ni. Jadi ada yang kadang-kadang nak menunggu ada yang kadang-kadang ibu bapa yang nak menunggu. Jadi kita nasihatkan beri pemberian untuk option yang sekarang ni adalah mungkin lebih baik lagi lah. Okay. Dan kemudian sebagai ibu bapa pula tanggungjawab untuk membuat keputusan ataupun memberikan yang terbaik untuk kanak-kanak juga. Buat masa ni inilah cara yang terbaik yang kita nampak lah untuk mengelakkan dan menyediakan kanak-kanak untuk supaya boleh bersekolah, boleh komunikasi seperti sebelum-sebelum ni lah. Okey, ada lagi soalan berkaitan booster. Ambil booster 7 hari bulan 1, demam, sakit badan, 3 hari, ada masalah timbul kelenjar, bau ketiak, sebelah lengan disuntik kelenjar bila Okey, jadi kelenjar timbul selepas buat kerja berat. Okey, okey, betul macam kita beritahu tadi, memang ada benda ni memang direkodkan, demam, sakit badan, kelenjar. Memang ada direkodkan sebagai kesan samping dalam dos-dos yang sebelum ni. Tapi kesan samping ni bukanlah kesan samping yang serius. Jadi pemberian ni sebenarnya dia adalah apa kita panggil dia booster so maknanya tak perlulah. Okay. Jadi kesan samping ni adalah bukan kesan samping yang serius, akan tetapi jika bengkak kelenjar ni rasa macam persisten dan masih kekal, masih ada lagi, boleh datang ke klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan untuk tindakan yang selanjutnya lah. Apa yang kita perlu buat lah sama ada kita perlu tengok lah. Kadang-kadang
kita rasa nampak macam dia berkait dengan vaksin, tapi kadang-kadang dia boleh jadi kebetulan yang berlaku selepas daripada vaksinasi itu. Jadi kebetulan ni mungkin ada penyakit-penyakit lain yang sebenarnya lah yang timbul. Jadi sebab tu perlu dapatkan rawatan lah dulu di klinik-klinik kesihatan lah ataupun hospital. Okey, ada lagi soalan? Terima kasih kepada Puan Nurul Jannah kalau dia atas soalan tadi. Ada lagi pada ibu bapa atau guru yang ingin menanyakan soalan atas misi lain? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan masa seterusnya. Ada. Guru-guru pun boleh mengutarakan soalan kalau ada. Jadi saya sarankan mungkin tambahan lagi daripada saya sarankan mungkin setakat ni untuk di Maran sajalah. Kita dah lebih 4 minggu dah. Mungkin saya rasa tempoh untuk saya faham banyak ibu bapa sekarang ni banyak yang banyak yang beritahu yang mereka nak tunggu dan lihat dulu jadi sebenarnya dalam 4 minggu ni kita rasa mungkin tempoh tunggu dan lihat ni dah tamat dah. Buat masa ni kebanyakan kanak-kanak kita semua masih lagi di dos 1. InsyaAllah mungkin lagi 4 minggu lagi akan ada batch pertama yang akan start daripada dos 2 lah. Mungkin tunggu dan lihat ni kita risau jika kita tunggu dan lihat lagi kanak-kanak kita sempat terkena untuk jangkitan COVID dulu berbanding dengan dapat perlindungan lah. Jadi mungkin kalau kita bertindak sekarang dan keluar daripada kepompong tunggu dan lihat, insyaAllah kita dapat beri yang terbaik untuk anak-anak kita. InsyaAllah yang kita harapkan Allah. Ada kepada ibu bapa atau guru yang ingin menanyakan soalan atau kemungkinan. Nampak gayanya semua dah faham lah. Ya. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Dr. kita sebentar tadi. Nampak gayanya dah tak ada dah doktor. Nampak gayanya semua insyaAllah ibu bapa dan guru-guru serta semua yang menyertai memahami dapat input lah daripada apa yang telah disampaikan oleh Dr. Kisma tadi. Bila sebelum mengakhiri saya ucapkan berbanyak dan jutaan terima kasih lah kepada khususnya kepada guru besar Puan Hajah Latifah, Ustaz Hafizuddin selaku moderator, Cik Azli selaku pengurusi PIBG, semua guru-guru yang dihormati, ibu bapa dan anak-anak yang disayangi lah kerana telah sudi menjemput saya dan mendengar lebih sejam saya punya perkongsian dan harap-harap semua dapat manfaat dan kita dapat buat keputusan dan buat yang terbaik untuk dan beri yang terbaik untuk anak-anak kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pihak sekolah juga ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Muhammad Faizal Ma'arif kita selaku pakar perubatan keluarga klinik kesihatan bandar dari klinik kesihatan bandar Jengka di atas penyampaian maklumat ataupun penerangan seperti tadi, dan semoga apa yang tadi disampaikan tadi memberikan banyak pengetahuan kepada kita sebagai rujukan untuk kita ambil tindakan rujukan untuk tindakan kita yang seterusnya.
Saya nak ulang sekali lagi kepada hadirin hadirat, program vaksinasi kanak-kanak di sekolah kita akan diadakan pada 2 Mac pukul 9 pagi sehingga jam 11 pagi bertempat di sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat. Selain itu, kepada golongan dewasa yang ingin vaksin atau booster juga boleh hadir pada hari tersebut. Ya, saya ulang sekali lagi, pada 2 Mac pukul 9 pagi sehingga jam 11.30 pagi. Okay, Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini mewakili pihak sekolah ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan ketika saya mengendalikan majlis ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada terutama kepada tuan doktor kita pada hari ini dan juga kepada semua yang menyertai sesi Google Meet kita pada hari ini. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan akan memberikan kita banyak manfaat dan juga memberikan kita kecerahan untuk tindakan yang perlu kita ambil bagi memberikan kehidupan kita, bagi memberikan kesejahteraan kepada kehidupan kita. Okay, dengan itu saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.